Alhamdulillah. Pada saya lah berjaya. Sebab waktu tu lagu komedi tak banyak kan. Waktu tu Saleh berusaha untuk buat mengembangkan lagu, tapi dia ambil lagu yang dah ada Yang buat. dah ada. Tapi saya cakap dengan Azmi, kalau nak buat album, saya karya saya. Maknanya dia punya wording, dia punya seni kata, dia music, kadang-kadang kita share dengan Azmi apa yang kita nak. Azmi kata, okey bang, tak ada hal. Saya akan buat music, abang buat dia punya wording. So maknanya lirik tu lirik saya buat. okey, kita tengok lagu Tuan banyak lagu yang berkenaan sesuatu macam makan, tumpuan hari raya, tumpuan pada sesuatu. Saya survey, saya search sendiri, saya cari sendiri, banyak lagu-lagu yang fokus tentang sesuatu tentang sesuatu kan. Yalah. Raya dia memang raya, lagu raya Tuan pun lain, tak sama dengan dia orang. Tak ada dam-dam-dam-dum lagi kan. Kadang-kadang apa, kemudian ada makanan. Apa lagi? Lagu makan. Lagi ada mata. Pasal ejek diri sendiri lah kan. Mata. Ada orang kata saya tengok orang tapi tak nampak orang. Itulah dia. Macam nampak dia, nampak. Sekarang dah handsome pun. Oh ya, handsome. Okey. Itu satu-satu kelebihannya. Ayam ni kan, Saudara Jalil Hamid, Tuan Jalil kita ni, kalau dulu dia pergi komplek, orang nak sign autograf lah. Biasalah kita tengah kenal kan. Waktu tu penat. Tapi dia jangan lalu tepi geban ayam lah. Ayam genong, dia kata ini lah orang yang ayam dendam. Ayam kata ni yang memusnahkan kehidupan aku, marwah martabat aku ni. Tapi lagu tu catchy lah pada saya, catchy. Betul. Kita nak membuat satu yang lagu boleh orang boleh suka, boleh siul-siul, bukan senang. Betul. Susah. Kadang-kadang penyanyi pun dia buat EP satu pun jalan seminggu, 2 minggu. Kalau DJ nak main pun terpaksa main, lepas tu tak boleh main ni kena. Masuk pula lagu ayam, lagi orang melompat kan. Saya pernah sekali zaman-zaman saya pergi disco. Zaman-zaman saya pergi disco, dulu-dulu lah zaman muda-muda. Kan lagu putih Beatles. Dulu kan ni apa Night Fever lah, Night Fever, lepas tu The Queen ni semua. Tak tahu macam mana DJ ni. Dia main soft slow number, so dah relax lah. Kali dia change DJ tu masuk lagu ayam. Cina, Melayu, India, Bengali, orang putih melompat tau. Iya, waktu tu time festival bola dunia lah, World Cup. World Cup, jadi kan kelab tu pernah kan. DJ tu dia main lagu ayam. Saya tengok sendiri depan mata saya, melompat macam katak dia dengar lagu tu. Iya, macam kita sekarang dengar lagu Thailand lah. Macam tu lah. Kita tak tahu lirik dia, tapi lagu dia sedap. Kan? Melompat-lompat betul. Saya kata depan mata saya sendiri tu. Itulah dia. Saya kata ini kalau Tuan Jalil ni lalu tepi geban, mau yang keroyok ada kan, yang geram dia. Itulah satu lirik sendiri pula tu kan. Sendiri. Okey. Sampai lagu tu diciplak oleh yalah, katanya Indonesia. Di Indonesia. Lepas tu saya kena pergi ke sana, terpaksa buat dia untuk ni masuk mahkamah. Tapi di sana punya mahkamah kita tak terpelihara di sana. Mahkamah dia adalah. Akhirnya dia kata hak cipta luar tak terpelihara di sana. Saya 2 minggu terpaksa duduk di Jakarta. Cuba lawan mahkamah tapi tak. Dia bunyi dia sama juga ke? Bunyi dia sama lah. Dia buat dangdut. Buat dangdut. Tapi wording semua 100% sama. Total dia guna. Banyak kita ada juga di Indonesia yang lagu-lagu di sini saya sejak lately ni pun banyak dia nyanyi tapi didangdutkan. Banyakkan sana. Didangdutkan. Sana jualan dia banyak. 3 juta kopi yang dijual untuk saya punya album. Kalau di sini lah RM1 pun cukup kan? Cukup lah, saya duduk rumah bolehlah berehat kan. Macam ayam dia punya album zaman-zaman Tuan dulu macam mana dapat sambutan? Royalty Okey lah. Alhamdulillah. Itu yang terus Tuan buka kedai telefon dia duit banyak kan. Saya pernah jumpa Tuan Jalil ni. Kau nak beli handphone? Dia kata handphone ni apa handphone kan. Handphone baru kenal, handphone ni lain, dia tak payah tekan, dia main cakap. Badul. Dia keluar apa badul. Macam mana tu dia punya set dia tu macam mana? Voice apa? Voice. Dia kita kena nombor dulu sebut nama. Telefon tu waktu tu memang dia buat dalam apa bentuk tu. Memang teknologi digunakan tu. Teknologi dia itu. Gunakan voice macam kereta sekarang ada start. Sekarang kan ada kan high proton. Contoh kan. Tak, soalnya macam mana kalau kita beli phone tu? Adakah kita nak rekod suara kita dulu ke? Ya, kena. Kita nak tulis number ke? Kena rekod suara kita.
Okey, saya nak call tuan. Aha. Pakai handphone yang canggih ni. Okey. Saya nak cakap Jalil Hamid. Macam mana dia dapat you? Daripada Boswai. Nombor kita. Oh, daripada nombor dia. Nombor kita dan nama yang kita tulis. Oh, Kan dia kan rekod kita nama klik kat dia. situ. Oh, ini sama juga terjadi kepada saya. Saya pergi saya pergi masa tu buat filem lah, kita ambil kesempatan kita pergi Hollywood. Kita pergi apa nama tempat dia tu? Universal Studio. Universal. Kita beratur lah macam biasa. Orang kampung kan. Kita ni biasa tempat besar-besar. LA tadi. Pergi LA, Ha. duduk hotel je. Venture nama hotel, Venture. Tak berani keluar. Pasal apa dia orang kata sana banyak orang-orang tu kaki tepi jalan. Yalah. Tak berani kita keluar lah, tunggu diam. Dia satu hari tu pergi dengan driver. Driver tu Filipin. Pergi Universal Studio. Pergi sana, pergi sini. Last kali kita naik ET punya IT kan. Naik. Bila dia keluar, thank you Mr. Badul. Weh, Hollywood ni. Kenal aku nama. Benda macam ni lah ni. Kita punya register tu. Betul. Kan? Saya kata, oi. Sebab kita masuk lagi satu dekat dia sana. kita tulis. Kan kita tulis nama kita. Tulis kan? nama, Dia recognize gambar kita. Dia tahu. Dia tengok nanti nama tu naik truck berapa Nombor 4 ke nombor 5 tu. Ha. Tapi itu tarikan lah kan membuat kita rasa kita besar kan. Itulah dia. Malaysia pun ada macam itu. Penghormatan dia bagi kita. Malaysia, Wajar kita kan. Malaysia, tak banyak kita kat Hollywood sebut Badul gila. Kan? Yang Filipin ni why no this is my name. Kan? Dia tak heran kan, dia biasa ke sana, dia driver. Dah normal lah. Okey lah, itulah dia yang kedai telefon tu berniaga. Lepas tu kita tuan terus filem ke filem lah kan. Lepas tu Filem dengan saya dulu lah satu. dengan satu Queen Control. Queen Control. Queen Control. Itulah saya dapat satu menganyam Tuan Jalil Hamid masa filem tu je lah. Lain saya tak sempat. Tak sempat Tak sempat, lain tak ada. Dengan Rahim apa jalan ni Yalah, lain tak sempat. Jadi filem pun banyak kan. Filem tak berapa banyak. Tak berapa banyak. Baginda adalah dengan Aziz. Ada 4-5 filem sajalah saya yang dulu apa yang tu driving school. Driving school. Itu pun hot juga tu. Driving school. Dia driving school dengan 2+1 mana dulu? 2+1 dulu. 2+1 dulu. Dan mungkin daripada situ lah. Dari situ lah Jadi yang dalan Jadi dalan kan dia punya penerbit dia kan. Absyam kan Dato' Absyam dia apa? Dia mengarahkan. Ya. Okey, jadi cara kita bual-bual ni tuan jangan lupa kita menerima satu berita sedih pemergian seorang director saudara Allahyarham Muhammad Khalid. Jadi untuk itu saya rasa saya try cuba untuk mereka menghubungi saya melalui video call. Kita nak tengok apa kesudahan, tapi saya rasa insya-Allah sudah dikebumikan ya. Jadi untuk itu kita sebagai orang seni, sebagai sahabat kita kenal, minta Tuan Jalil sedekan Fatihah pada arwah. Silakan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa summa ila Al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kedekatan kepada Allah yang kita pun bersipatilah kepada apa yang berlaku. Jadi saya terkejut juga pagi tadi Ali Suryati yang WhatsApp kat saya kan. Saya kata dalam hati betul ke ni, pasal saya pun sendiri pun dia orang main katakan dah meninggal apa semua. Ya, itu yang jadi masalah tu. Itu jadi masalah kan. Jadi benda-benda yang macam gini kita jangan main-main lah kan. Nanti kita punya hati macam dia dekat Perak kan, kalau kita nak pergi kan jauh, kalau pergi tengok tak ada apa-apa, kalau ada tak apa kan. Okey, berkenaan dengan itu terus saya dulu masa saya ikut dengan Tuan pergi syuting kat Johor tu. Itu dana mana tu? Itu dana pada Finas. Dari Pinas Itu memang kerana saya ni anak Felda. Saya tubuhkan sebuah badan kesenian di Felda, iaitu ISKAF. Ikatan Seni Anak Felda kan. Jadi
usaha saya sebenarnya waktu itu, kalaulah ditakdirkan sampai berjaya, mungkin kami akan membuka akademi untuk seni lakon ini di dalam Felda. Tapi lah kebarangkalian itu bukan rezeki lagi. Jadi kebetulan waktu itu kami bekerjasama dengan Finas dan Felda bekerjasama. Finas membantu. Memang banyaklah Finas membantu ni. Dia bukan sekadar hanya bantu sikit-sikit. Alhamdulillah. Jadi tujuan kami buat tu ialah untuk memberi galakan, peluang kepada anak-anak Felda yang tercicir waktu tu. Jadi kami bergerak setiap Felda di Malaysia. Yalah. Masih ada lagi Sekarang ni bantuan tu? tak bergerak lagi bantuan. Boleh minta lagi tu sebenarnya. Ini pun dia bantu kita. Itulah. Kami berharap Atau kena mungkin minta, dapat kena semula minta. diteruskan semula kan. Jalil Hamid ada apa? Bukannya orang biasa-biasa tepi jalan kadang-kadang kan dengan Finas semua hab dakal sampai orang kita tak kenal pun dapat grant. Iyalah kadang-kadang. Kan. Jadi saya rasa Finas dapat sama-sama dia orang faham ni. Cuma mungkin minta mau bagi meminta tu tak apa. Tak betul-betul kok nak bawa ni. Rasa saya Finas belum yang macam ni dia bantu kita. Semua Finas punya Finas adalah penganjur dia, kita pembikin dia, pembuat dia, penyiar semua kan. Ni pun lain-lain Finas semua. Iyalah. Semua macam yang mana yang terlibat tu semua. Dan orang Finas, pegawai Finas bagi tahu kita buat program ni kan memang untuk bantu. Jadi pada saya kalau untuk bantu saya tak nak lah panel-panel ni saya bayar 200 300 main suka-suka bayar je. Yang lebih kita kaut kan. Tak nak. Saya pun berharap kepada yang buat semua ni jangan begitulah. Kalau boleh Finas bantu untuk bantu. Jadi kita bagi semua sikit kek tu. Kek yang sama dibagikan. Sama bagian awak. Bagian kita bagi kita. Jangan kita ambil keuntungan di atas benda yang orang niat nak menolong, kita ambil keuntungan tu ada bahaya sikit lah. Itu yang saya buat dalam miskaf tu sebenarnya. Ya. Saya rasa boleh sampai minta. terperanjat juga. Kadang kami sendiri tak terfikir bahawa daripada kerja-kerja tu kami telah menghasilkan banyak produk. Anak Felda jadi cameraman, anak Felda jadi director. Semua kali. Pasal tu tak pernah berlaku. Pelakon kan. Tak pernah berlaku pun. Tak pernah berlaku. Tak ada anak Perak, anak Johor, anak tak ada. Kalau kumpulan Kompang adalah, kumpulan Rebana adalah kan. Betul. Tapi untuk satu grup mengatakan semua anak Johor orang sini macam apa yang Tengku Makuta buat lah, JDT tu kan. Atau dah semua orang dia sendiri apa semua. Macam itulah. Saya rasa boleh. Kan ngadap tuan saya cuma kadang-kadang saya tak pandai untuk force untuk apa kata orang tu mendesak. Saya menggalakkan nak menghadap Tuanku Sultan Johor. Tuanku kata Patip minta ni mesti dapatnya. Mesti dapat. Patutnya pasal apa? Satu kemampuan, kedua bukti. Dah buat drama kan, dah hantar TV dah pun kan. Banyak dah siarkan pun. Dah siarkan pun. Apa lagi? Ada 6 drama yang Kalau orang kata kadang-kadang orang kata kita nak buat peralihan. Ada kita dengar mana Finas akan beralihkan seni ni kepada tenaga muda. Tenaga baru. Tak boleh. Itulah dia. Kenapa tak boleh kan? Orang tua ni juga yang buat macam mana kan? Tak, saya dulu saya bercadang untuk hanya menjadi penggalak atau pembuka lorong. Buka lorong lah. Financial, apa dia panggil? Beratus-ratus anak-anak. Pioneer tu lebih. Jadi supaya besok kalau tak ada juga Akademi Jalil Hamid. Mana ada juga kan? Dia jangan. Kan? Mana tahu? Mampu nak buat. Tak, soalnya apa yang kita kalau dapat Akademi Seni Felda. Yalah, Felda pun banyak duit apa. Felda pun banyak duit apa? Sepatutnya. Kalau saya angkat pergi minta tolong tu kalau saya lah. Tapi saya bukan anak Johor. Saya pernah cakap dengan Kuih Aida kan, hari yang saya panggil saya syuting tu, dengan tuan pun saya cakap mungkin yang pergi minta ni tak serius, tak betul-betul. InsyaAllah dapat. Pasal Felda pun ada juga pegawai tinggi di orang Johor. Ada Johor, Felda pun besar. Felda seluruh Malaysia kan. Yang besar Johor pun besar. Kita round. Tuan sendiri pun dah pernah pusing 312 buah Felda seluruh Malaysia. Tak habis. Tak habis. Kita pusing. Pasal apa tak habis tau? Felda tolak, tak mau terima kita. Pasal dulu kita pergi Felda kan. Kita pergi Felda, kita sampai sana, kita nak main malam. Ibu pejabat hantar kita pagi, kita sampai sana. Bila sampai sana, dia orang JKK dia semua meeting lah. Meeting siapa nak pergi makan, siapa nak tidur rumah siapa. Semua pecah. Rumah keluarga angkat lah. Keluarga angkat lah, satu malam je. Macam homestay lah. Satu malam je.
Tapi ada yang tempat tu tak ada bajet. Yalah. Jadi ketua kita tu Zami Ismail arwah tu keluar dia gauk kepala, kenapa? Jangan tolak kita lah. Paksa pergi keluar balik. Ya Allah. Telefon pula mana kedai yang Mana yang Belda sanggup ambil? yang sanggup ambil. Tapi ada yang suka ambil. Memang Asal lah. bertalu-talu macam Cahaya Baru tu. Yalah. Ui, Cahaya Baru jangan main-main. Lagi satu Jerangau Terengganu. Oh, 3 hari 3 malam pun dia terima. Mana tidaknya Felda tu terletak Tu 20 batu daripada bandar. jalan gini. Ya Allah Tuhanku. Bas kita naik tu yang bontot belakang pergi dulu. Kan waktu Tu. itulah. Tahun berapa dah? 70-an Tahun 60-an. 60-an 70-an. 70-an. Saya merasa tu. Dia dalam tahun 70, 71 dah start sampailah 79 rasanya. Yalah. Kan? Baru buka lagi. Tahun masuk tu Saya 75. 75 kan? 70, 75, 74, 73 saya dah Dah ikut tu. dalam Felda. Mana? Setahun. Kan masa tu arwah Mak B. Ya, Mabi Rahim Umar. Rahim Umar penyanyi dia. Yaya Sulong tu jemputan. Yaya Sulong, dia jemputan. undang, jumpa. Dia dah hero. Dah berlakon dengan P. Ramlee. Yalah. Yaya Sulong. Dia dah ada tempat kan. Dia datang tu sebagai star lah. Tu yang bergaduh dengan saya tu arwah tu. Bergaduh dengan saya kejar dengan sodok kata lari dia kan. Bukan, saya gini. Bukan kata kita pandai. Bila dia datang, kita kena join dengan dia. Kalau kita kata Pak Ya, kita panggil dia Pak Ya. Kita kalau buat macam ni boleh tahu marah dia. Dia kata overshadow dia lah. Bapak kau boleh lah. Bapak kau tak nasihat aku je. Aku ambil kayu. Aku kerja dia. Ini original lah. Tapi lepas tu kami baik lah. Lari balik malam tu juga diorang hantar balik. Itu yang saya start melawat dengan Jaafar. Itulah start saya dengan Jaafar. Cerita-cerita sama yang kita biasa buat. Cuma nak tukar je sikit. Cara persembahan. Itu start saya mula dengan Jaafar. Terus jalan-jalan sampai masuk ke TV. Sampai masuk ke TV. Tapi Felda tu kenangan-kenangan. Biasalah kan. Kita rasa hidup yang lain lah. Kita hidup hari ni kat sini. Besok Tempat-tempat berlainan itu orang dalam bas kan perjalanan jauh kan. Macam Kuantan jauh. Apa kerja kita orang? Okey, saya Rahim Umar. Ada lagi Rahim Umar? Tak ada Rahim Umar, Yaya buat drama tu Yaya. Kan kerja kita tangkap pengali. Kau tangkap pengali macam mana? Nampak ada mali cop. Kalau seorang mali tu RM1. Kalau dua orang RM2. Jadi kita dalam bas tengok nampak pengali tepi jalan. Kan susah nak jumpa pengali berkeliaran kan susah kan. Itulah kita punya masa zaman-zaman kita lah. Motivasi untuk hilangkan motivasi. Okey, jadi kita bersama dengan Badul Gudi ni, Anjuran Finas, KKM, MyCap, iTalk dan juga Pemulih ya, memberi peluang kepada kami, pada para artis, terutama sekali pada saya suka sebut veteran-veteran yang bergaya. Saya tak nak sebut veteran berbisa. Bisa tu zalim, tu jahat tu kan, orang jahat kan. Jadi bergaya, maksudnya macam tuan sendiri walaupun veteran tapi masih boleh berlakon, steady, dia nak suruh apa pun semua boleh kan. Cuma bayaran je lah tuan bayaran je lah. Okey, nanti bayaran tu kita sebut kemudian okey, ayam direban terenganga-nganga, sudah kenyang nak makan lagi. Kita jangan ke mana-mana nanti kerana bersama Jalian Hamid kita ada Badul Gudi lagi, dan lepas ni kita ada lagi kita punya orang kata apa veteran-veteran yang masih bergaya. Ada. Tadi dia sebenarnya veteran ni sebenarnya apa tu? Askar perang Amerika tu di Vietnam tu. Itulah dia. Kita panggil apa sebenarnya macam ni? Ex ke? Patutnya kita ni Bukan veteran kan? Bukan Legend, panggil legend. Legend tu satu title. Legend dia dah mati kat situ. Dia tak boleh share. Pasal dia panggil kita veteran dia pun tak tahu. Tu kan? Lepas tu dia tambah pula. Lepas tu dia gunakan pula veteran masih berbisa. Kan? Tak pernah ada baca tak dia orang jawab? Ya, veteran-veteran yang banyak dosa. Ada dalam Facebook kan. Dia orang lagi pandai. Orang luar-luar ni lagi pandai. Okey. Bila kita buat filem kan, pengalaman Tuan Jalil sendirilah dalam filem ni. Kalau kita tengok, kalau perasan ke tak perasan, producer ni dia buat filem kerana nama orang tu ke, kerana dia nak try ke, ataupun dia rasa dia nak
mengajar dunia seni ni. Konon buat filem macam ni, contohlah. Jadi pandangan macam dalam negeri Sembilan dengan sekarang dengan kita ada TikTok macam ni, live, kita ada platform-platform yang bermacam-macam ni. Jadi filem tu macam mana kita nak, kalau macam nak diletakkan di mana? rakit tu kalau terputus tali tu macam mana kita nak kan? Pandangan apa yang harus benar-benar ni? Sebenarnya filem di Malaysia lah. Malaysia lah, kita cakap jangan cakap orang lain. Kita orang lain. Sebab kita tak ada identiti sendiri. Kita hilang identiti pada saya lah. Saya dulu berhasrat untuk melihat sebenarnya sebuah filem Malaysia. Sebab filem Malaysia ni yang sebenarnya kalau kita betul-betul buat filem Melayu lah, kita ambil senang ataupun Malaysia, kehidupan kita sini cantik sebenarnya. Berbagai bangsa ada, berbagai budaya, berbagai kerja seni yang ada. Tetapi kita tak nak fokus betul-betul. Sebab tu saya terdidik untuk fokus kepada satu yang cantik, kita pilih, kita polish supaya jadi. Contohnya lagu Ayam tu lah kan. Yalah. Ambil satu je, saya tak nak banyak-banyak. Satu je Ayam je. Tapi kita kaji balik AYM tu apa. Kan? Daripada tu kita akan sorot sedalam-dalam mungkin. Macam itu juga filem Melayu kalau boleh. Kan kita cuba masukkan filem Malaysia ni seberapa yang boleh. Tapi kenalah yang betul-betul apa kata orang tu bertanggungjawab. Ini yang perlu balik. Kalau setakat nak buat filem, nak dapat sesuatu darinya, sebenarnya payah. Tapi ada yang berjaya lah. Ada yang berjaya, Alhamdulillah. Kebanyakan banyak tak berjaya lah. Itulah masalah dia. Pun kesinambungan filem kita tak ada lah. Sejarah perkembangan kita pun tak ada kan. Tapi kan kalau kita fikir balik kan, dulu kan sitcom tu Puas-Wan, Pimai-Pimai, Gaduh-Gaduh, Ketawa, kan bagus kan? Dah bagus dah. Waktu tu perkembangan dah bagus dah. Kenapa tak dihidupkan terus menerus? Itu kerancakan itu terbantut kerana ekonomi. Sebab waktu tu orang yang betul-betul nak buat, betul-betul berusaha betul. Tapi ada juga nasihat lain yang cuba mengosak. Kan ambil kesempatan, buat yang selagi boleh je lah. Janji nak keluar produk. Ini pun satu persoalan juga. Masa pun dulu saya pernah rasa dunia lawak mati terus. Ya. Sampai pihak TV pun nyanyi-nyanyi aja, lawak-lawak tak ada. Lawak tempel je. Tak ada, kadang tak ada langsung. Tak ada langsung kan. Tu pada saya adalah kajiannya daripada ketua grup tu yang okey tapi kau tak nak, kau ambil yang bawah dia. Itu pasal dia punya mutu dia jadi bawah. Dia tak jadi ke atas lah. Orang yang betul-betul hak tu tak nak diberikan. Tak nak dibagi. Ini benda yang itu yang saya kata tadi. Kena amanah lah. Dalam bidang ini kena amanah betul-betul. Sebab orang yang betul-betul hak sepatutnya diberikan. Bukan macam kalau ada peluang, contohlah peluang dana. Patut diberikan pada orang yang betul-betul nak buat. Bukan orang yang menempel kat situ, nak ambil duit tu untuk beli kereta, untuk besarkan rumah atau sebagainya. Ini satu anasir yang paling besar merosakkan industri ni. Kita pun berharap lah. Jadi inilah kita ni dah ujung-ujung lah, tak tahu bila dapat filem berlakon mana pun tak kisahlah kan. Tapi pendoahan semoga anak-anak kita, semoga bakat-bakat yang ada sekarang ni, yang baru-baru ni bakal terus berkembang dengan baik. Pihak Pinas ambil dengar supaya bersiap sedia kan untuk langkah-langkah yang terbaik, bukan untuk kita. Kita dah tak ada dosa dah. Tapi panggil adalah belakang-belakang bagi papa jadi ketua kampung. Jadilah. Untuk meneruskan hidup. Untuk meneruskan hidup saja. Dan daripada itulah bila kita rasa yang kita cakap veteran tu tadi, veteran kalau di Hollywood dia panggil apa? Macam James Coburn tu. Dia Sam seniman. Connery tu dia panggil apa? Seniman dia lah, aktor. Dia tak ada bahasa veteran tak ada. Tak ada. Dalam bahasa Inggeris ada veteran tak ada. Tak ada, dia tak ada kategori dia. Is actor. Actor saja. Tak ada veteran. Tak ada, dia satu kali je. Kalau actor. aktor. Terus
Kan macam Sean Connery. Ya, Sean Connery. James Bond tu kan yang mula-mula tu Baldwin kan Ha. yang ada sekarang. Oh, dia tak ada Semua satu bahasa lain star saja. kategori turun. Tak ada. Ni kita kategori turun ni, veteran ni dah turun kan, kita macam veteran Tentera perang yang pension. Bukanlah kata kita tentera ni veteran ni rendah, tidak, tapi bukan untuk orang-orang seni. Ya. Itu juga saya rasa pada saya lah, pendapat saya, datuk untuk artis pada saya tak sesuai. Pada saya lah. Tapi kalau artis tu daripada biasa dia jadi artis, lepas tu dia berniaga jadi berniagaan panggil datuk. Jaya. Tapi kalau biasa-biasa pada saya tak kena lah, lebih baik kena daripada pilihan negara. Contohlah. Itu betul. Contoh itu memang Sebenarnya gelaran untuk kerja seni ni dia dah ada sebenarnya. Tapi tak tahu nak gunakan. Ke seniman. Seniman Allahyarham P. Ramlee, Seniwati Saadia. Padahal itu dah cantik dah. Yalah. Kan? Salah satu dah kita nampak dah bila sebut itu, itulah kedudukan seseorang dia. standard dia, pangkat yang dia Yang bagi. sastrawannya dah ada sastrawan dia lagi. kan macam sastrawan pernah penulis- dapat datuk? Tak banyak. Ada juga. Ada yang Tak ramai. dia Samad Ismail dapat datuk. Datuk Samad Ismail dapat. itu daripada tugas dia pun. Yalah. Dia berkhidmat sebagai pemberita. Saya paling suka Datuk Lat. Oh, Dia tu memang sesuai sangatlah. dia sentuh Datuk Lat. touch. Datuk Dia Lat. sentuh masyarakat melalui kartun yang Kartun dia pendek aja pun. Ya, pendek je 2-3 pun. shot aja, 2-3 perkataan That's sikit it. je. Tu je, saya respect dia. Itu juga dengan Allahyarham saudara kita, saudara Mak Khalid ni kan. Kita dia buat rajin. hasil dia, buah tangan dia diterima kan. Lepas tu dia pun tak cakap banyak. Dia kata-kata begini, kalau kita tanya macam mana nak filem ni buat. Itulah yang ada. Yang dah siap tu lah dia. Kan? Dia tak ada mengulas mengatakan orang tu jerih, baik susah ke, payahnya ini, dia membuatnya. Ya kan? Untuk saya buat ni nak fikir supaya taraf international ni semua. Tak ada pakai macam ni. Kan? Cakap saja tapi tak keluar modal. tu yang payah. Cakap tak keluar modal, kau pun tak ada buah fikiran untuk mencari sesuatu cerita yang Untuk terbaik. memajukan, untuk cari bahan. Itu saja cerita dia. Jadi kita, itulah dia dalam Pada saya memang betul-betul. Saya menyerulah kepada orang yang berhak dan Berkemampuan. berkuasa, berkuasa. berikan tugas ini kepada orang yang berhak betul. Amanah lah. Itu je. Pokok pangkal dia amanah tu je. Itulah dia. Jadi itulah dia. Dalam Badut Berudi ni saya tak nak tanya yang selalu orang tanya. Kan nanti orang dah tahu. Jadi kita nak tanya yang agak-agak yang Luas saya tahu sikit. lah. Yang saya tahu. Tak maksudnya yang saya tahu apa saya pandang Tuan Jalil itu yang saya tahu. Tapi yang paling berkenan sekali kita kena tanya juga. Ada orang WhatsApp suruh tanya kes payment tu. Itu saya kalau tak mau jawab pip. Kalau boleh jawab je. Kalau rasa tak mau dah jawab perkara ni pip aja habis. Maksudnya tak mau jawab. Okey, kalau saya nak jawab sikit je. Bagus. Sebab saya sebenarnya menyuarakan hasrat kawan-kawan. Yes. Hasrat kawan-kawan saya yang lain. Kadang-kadang bila kami berjumpa, kawan kata, sekarang ni gaji kita makin turun. Kalau dulu satu hari bolehlah dapat sekian-sekian. Sekarang macam ni pula dia. Dah kira sin pula lah. Yes, Ada yang kerja dah kira sin. Yang menentukan kirasin tu apa? Itulah dia. Yang menentukannya Macam kita kalau sewa kereta kan, dia tak ada kira jam. Dia kira satu hari habis satu hari lah. Sebab kita tak boleh kerja lain pun. Kalau kau ada 5 sin lepas ni. Sampai kat syuting pukul 10, pukul 12 dah habis. Harga sin lah kau. Harga kira sin lah. Okey, kita ada klik tu ya. Klik yang tu dek. Okey, terima kasih Tuan Jalil kita panggil Tuan Jalil. Keluarga macam mana okey ya? Alhamdulillah. Anak berapa ya? Banyak tak tahu. Sekarang anak 6, 6 orang besar-besar dah semua lah. 10 cucu dah. 10 cucu. Alhamdulillah. Bagus. 10 cucu tu anak yang berapa orang yang dah kahwin tu? Yang dah kahwin 4. Baik. Okey. Jadi bagi pihak saya mengucapkan terima kasih dan juga penonton juga terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dengan saudara Jalil Hamid yang kita tahu dia ni memang boleh membawa bermacam-macam watak. Ya, banyak watak. Jadi kepada generasi baru balik pesan lagu ayam. Itu nak tanyalah sikit lagi sebelum tu. Kenapa dia orang padahal lagu ni semua mengancam. Semua catchy. Kenapa radio tak mainkan
simpan macam masuk tong sampah aja terus. Kenapa Kenapa? Padahal macam lagu Piramli kan? 10 kali maju 60-an. Ya. Ni 70-an ni lagu. Kenapa kau mereka tak ada hati kan? Ada. Sepatutnya dia beri ruang lah. Yes, bagi. Cuma saya dengar Banyak lah. sikit yang keluar di radio klasik. Ah. RTM itu Klasik. saja yang ada. Itu maknanya asal ada lah. Banyak kali Soalan kita dia- susah nak cakap. Soalannya sekarang ni orang memuliakan yang pop, Yang pop. yang popular. Itu yang 60-an tu sampai sekarang budak-budak Ya. pun gila. Sepatutnya popular lah tu kan. Dia dengar Dia masuk bergoyang. kategori Dia tahun popular berapa? tu. Dia tahun berapa? Dia lahir tahun 80. Sekarang ni kan. Kalau dulu saya buat karaoke orang kahwin kan, Ya. datang budak-budak mula datang. Dek, dia present satu, dia tak minta lagu rock. Maknanya semua kadang-kadang certain orang yang mengatakan tak payahlah, Saja. tak payahlah ni lagu lama. Dia orang Tak je. nak beri peluang lah. Maksudnya. Cita rasa orang dia tak tahu kan. Yalah. Itulah dia. Jadi pada saya terima kasih banyak-banyak lagi sekali, dan untuk itu kita akan terus dengan seorang lagi artis veteran yang kita rasa masih bergaya. Kita kata masih bergaya Kita rasa dia masih bergaya. Silakan cik. Brother kita Salih Yaakob. Silakan. Masukkan. Mana? Tan Tentun. Ah. Allahu Akbar. Ni nak menemukan dia orang ni bukannya senang ni. Cik, okey, ini musuhku ni. Okey. Musuh zaman dulu. Sihat Alhamdulillah. Pernah berlakon sekali tak? Dulu nonton Lontong lah. Lontong tu program apa? TV3. TV3 punya. Hari Raya. Itu kita tak sebut tadi tu. Lontong kan? Lontong. Oh, popular gila tu. Semua Tambah tera-tera. boleh kan? Semua handal-handal Itu cerita dia. Nanti kan sebut sikit. Apa tu? Relate. Ni, oi, rakan lontong. Masa dulu. Oh, akan lontongku lah. Okey lah tu. Dia jadi bapak. Kita masih di air kan ni? Masih kan? Di air kan? Masih kan? Okey. Sekarang kita ada dua kiri dan kanan. Cik Saleh okey ya? Okey ke? Brother Saleh. Alright ya? Alright bros. Bos. Bosnya. Brother okey. Inilah yang bawa nyatai. Saya lah. aku Mana dalam jasa ni? aku datang nak pergi tu hari tadi ikut nak tengok aku ada extra ke. Oi, dia suruh bagi greeting deh. Cik, tengok. Sampai ke Bangkok kita dengan dia ni. Bangkok. Oi, sampai yelah. Bangkok. Kenapa tak bawa aku pergi lurus pula? Kau dah pergi Bangkok. Sampai Bangkok kita syuting Ha. Okey, terima kasihlah kepada saudara Tuan Jalil Aku panggil dia Tuan lah. Tuan, Aku kena panggil Tuan dia lah. Ha? Tuan. Aku panggil dia Tuan Jalil. Tuan Badul. Tuan Badul. Tuan Jalil. Tuan Saleh. Tuan Saleh kan. Okey, untuk itu kita sedikit tengok kenangan